media. Pagi ini saya nak membangkitkan satu isu yang berkaitan dengan soalan parlimen saya pada 31 hari bulan Julai, iaitu semalam, yang dijawab oleh Menteri Dalam Negeri. Konteksnya ataupun latar belakangnya ialah pada 16 Mei yang lalu, sebuah akhbar tempatan NST telah melaporkan bahawa ada tidak kurang daripada 30 orang pengganas Daesh ISIS yang ditahan di negara lain semasa cuba untuk memasuki Syria untuk menyertai kumpulan Daesh di Syria, telah dengan senyapnya masuk ke dalam Malaysia. Ya, dan pengganas Daesh ini telah dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Walau bagaimanapun mereka telah berjaya melepasi sistem immigration kita. Walaupun telah ditakrifkan sebagai berisiko tinggi, tetapi mereka telah berjaya melepasi sistem immigration. Dan laporan ketika itu juga memetik kenyataan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pencegah Keganasan Counter Terrorism Unit Cawangan Khas Bukit Aman, iaitu Ayub Khan Maidin Pichai, yang menyatakan bahawa kehadiran individu-individu ini Jadi polis Bukit Aman sendiri telah menyatakan bahawa kehadiran individu-individu ini menggugat keselamatan negara kita. Dan pada ketika itu dilaporkan bahawa pihak berkuasa sedang cuba mengesan dan menjejak pengganas Daesh tersebut. Oleh itu, pada sidang parlimen kali ini, iaitu pada 31 hari bulan Julai semalam, saya telah bertanya kepada Menteri Dalam Negeri tentang status pengganas Daesh atau dalam kes ini, dan inilah jawapan yang telah saya terima daripada Menteri Dalam Negeri pada 31 Julai 2017. Dan jawapan tersebut saya telah lampirkan dalam kenyataan saya. Poin utama ialah jawapan Menteri Dalam Negeri. Beliau telah mengesahkan bahawa memang ada kehadiran lebih kurang 30 orang warga asing ke Malaysia yang disyaki dan diusir daripada negara luar kerana terlibat dalam aktiviti keganasan, dan mereka telah masuk ke dalam Malaysia ya, tanpa pengetahuan PDRM, Jabatan Immigration dan Wisma Putra. Dan poin yang penting kedua adalah bahawa PDRM telah menahan seramai 14 orang dan kesemua mereka telah diusir. Ini merupakan jawapan daripada Menteri Dalam Negeri. Daripada jawapan tersebut, kita lihat ada dua perkara yang amat serius. Pertama sekali ialah mengapa pihak berkuasa Immigration Malaysia membenarkan pengganas Daesh yang bukan saja disyaki tetapi ditahan di luar negara dan diusir untuk memasuki negara kita Malaysia. Jelas mereka telah ditakrifkan ataupun dikategorikan sebagai berisiko tinggi. Ya, dan saya telah banyak kali membangkitkan tentang masalah sistem immigration negara kita yang memakan belanja berbilion ringgit, tetapi gagal untuk mengawal sempadan kita dengan baik, dan juga penglibatan sindiket orang dalam ya, yang melakukan kerja khianat, membolehkan kemasukan orang asing secara tidak sah ke Malaysia. Ya, dan semasa krisis MH370, Jabatan Immigration juga telah dikritik kerana mereka mengaku bahawa mereka gagal memeriksa pelawat ke Malaysia terhadap maklumat dalam pengkalan data Interpol, the Interpol database, sehingga membenarkan 2 orang warga Iran dengan pasport palsu masuk ke Malaysia. Itu adalah MH370, tetapi pada hari ini setelah beberapa tahun, 2 bulan lepas, kerajaan telah membenarkan tidak kurang daripada 30 orang pengganas ISIS ataupun Daesh melepasi sempadan kita. Dan perkara serius yang kedua,
yang saya rasa amat berat sekali terhadap keselamatan negara ialah selepas hampir 2 bulan, pihak berkuasa hanya mampu mengesan dan menjejak kurang daripada separuh jumlah pengganas Daesh yang telah memasuki negara kita, ya, iaitu lebih kurang 14 orang dengan pengakuan Menteri Dalam Negeri sendiri. Jadi bagaimana pula dengan yang lain? Ya, bagaimana pula dengan yang lain? Kita rakyat Malaysia kini berhadapan dengan satu senario di mana ada sekurang-kurangnya 16 orang lagi pengganas Daesh yang masih bergerak bebas di kalangan kita. Dan angka ini pun bukan dapat ditentukan dengan pasti lagi kerana kerajaan sendiri tidak tahu berapa ramai orang asing yang sebenarnya telah memasuki negara kita yang mempunyai simpati terhadap ideologi ISIS ataupun Daesh. Kesemua isu ini, sama ada immigration ataupun PDRM, adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri. Justru jelas di sini bahawa Kementerian Dalam Negeri sedang menghadapi suatu krisis yang besar. Tetapi amat malang sekali kita lihat Menteri Dalam Negeri merangkap timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, sibuk berpolitik sehingga sanggup mengerahkan tenaga kerja agensi kerajaan, pengarah beliau untuk mencari dan mengorek maklumat kad pengenalan lama Tun Dr. Mahathir. Sedangkan beliau dan agensi-agensi di bawah pengurusan kementerian beliau patut bekerja keras untuk memburu pengganas ISIS ini dan menanangi krisis di bawah Kementerian Dalam Negeri tersebut. Terima kasih. Any question? Ini soalannya. Any questions? Soalan?